Hai guys, bersama aku lagi Faizanal. So kalau tengok sejarah Huawei P series sebelum ni, kita tahu bahawa memang Huawei banyak fokuskan kepada kebolehan kamera untuk flagship P series diorang. So macam Huawei P9 dulu, masa awal-awal diorang collab dengan Leica, memang masa tu hype gila dan Huawei berjaya letakkan standard yang next level untuk kamera pada smartphone pada tahun tu lah. Sampai sekarang ni, walaupun Huawei dah tak collab dengan Leica untuk kamera, tapi diorang berjaya untuk develop image processing sendiri yang digelar sebagai X-Match yang mula diperkenalkan masa Huawei Mate 50 Pro tahun lepas. Dan untuk Huawei P60 Pro ni pun actually menggunakan teknologi X-Match yang sama. Dan Huawei claim yang diorang juga memang improve banyak perkara dekat kamera P60 Pro, all-rounder punya kamera smartphone pada gambar siang, portrait dan lagi-lagi untuk gambar malam. Sebelum aku cerita lebih mengenai kamera terbaru untuk smartphone ni, first kalau korang tengok rekaan untuk P60 Pro ni memang nampak premium habis. Perubahan rekaan yang agak ketara lah kalau nak bandingkan dengan P50 Pro sebelum ni. Lagi-lagi untuk warna Rococo Pearl yang aku guna sekarang ni, memang outstanding gila dan unik lah bagi aku kan, sebab texture jenis glossy matte finish dia sedap kat tangan. Huawei juga masih kekalkan bentuk curve dekat bahagian belakang dan juga depan, bukan typical boxy shape macam phone sekarang ni. Tapi walaupun guna curve design, frame dia tak nipis sangat tau. So P60 Pro ni memang rasa solid dan juga bulky. Even bonggol kamera dia pun agak tebal dengan sensor kamera yang besar gila kot saiz dia. Setakat bulan Mei ni, bila dah gunakan pelbagai jenis smartphone yang dilancarkan dengan pelbagai jenis warna, design, shape apa semua, aku boleh katakan yang P60 Pro among the best design untuk flagship premium pada tahun 2023 ni. Aku suka dengan Rococo Pearl. Looks dia memang very different, feels untuk pegang pun memang rasa sangat sedap kat tangan, and shape untuk bonggol kamera dia pun memang different daripada typical design untuk smartphone tahun ni. So this one dia nampak sangat menyelah, dan juga biasanya kita nampak symmetrical design yang besar kat tengah kan untuk kamera flagship tahun ni, but diorang lari daripada typical design tu. So diorang kekalkan rekaan yang a bit different ni lah untuk Huawei P60 Pro. Dan mungkin korang wondering, apakah maksud Rococo pada nama untuk P60 Pro ni? So Rococo bermaksud art daripada France pada tahun 18th century dulu. So memang dah lama gila lah untuk art tu. Kalau korang Google search, korang akan nampak banyak gila art daripada France yang memang nampak cantik. So that's why diorang inspirasikan nama Rococo tu dekat P60 Pro sebagai Rococo Pearl. So ini macam warna pearl, marmar sikit. Aku suka dengan keunikan rekaan dan juga warna untuk P60 Pro terbaru ni actually. Kalau tengok dekat bahagian depan smartphone ni pula, Huawei masih kekalkan konsep curve display, tapi kali ni diorang gunakan quad curve display, bermakna keempat-empat bahagian skrin dia adalah berbentuk curve, atas, bawah, kiri, kanan. Rekaan skrin dia bagi aku memang nampak cantik kat mata, pegang pun tak rasa nipis sangat tau, dan masih lagi rasa grip, tak rasa slippery sangat macam typical curve display yang nipis kat tepi kan, sebab yang ni dia tebal sikit tau. In fact, Huawei juga masih kekalkan ketahanan jenis gunung gelas pada P60 Pro. So memang smartphone ni tahan lasak. Aku dah gunakan almost 2 bulan dan setakat ni banyak kali jatuh dah, tapi skrin dia masih kukuh, belakang pun tak ada pecah, tak ada retak apa semua. Cumanya ada sikit lah dent dekat bahagian bucu frame smartphone ni. So far untuk dia punya bahagian skrin memang tak ada retak ataupun pecah, walaupun aku dah gunakan dengan cara yang lasak tanpa casing. So aku memang appreciate lah dia punya design, texture pada Rococo Pearl ni. So that's why gulung gelas bagi aku memang legit untuk pengguna aku sendiri. Aku boleh approve lah ketahanan gulung gelas pada P60 Pro ni. Mungkin kalau cara jatuh tu berbeza, dia akan efek dengan cara yang berbeza. Personally aku rasa ketahanan ni adalah perkara yang subjektif, sebab dia bergantung pada cara penggunaan ataupun cara smartphone ni jatuh ataupun cara dia kena pressure. So kalau jatuh dengan jarak yang sangat tinggi daripada atas tu, possibility untuk retak, rosak tu memang ada jugalah. Tapi kalau setakat daripada poket, pegang macam ni, jatuh memang smartphone ni so far tahan lagi. So dia tidaklah bagi 100% bahawa smartphone ni tak akan pecah. Tidak, benda tu tak akan berlaku. So dia still akan pecah, retak, cuma tidak seteruk macam smartphone yang tak ada protection langsung. So itu yang korang kena faham lah. Kalau tengok panel screen pada P60 Pro ni, dia menggunakan LTPO OLED yang bersaiz 6.67 inci, refresh rate 120Hz yang jenis adaptif dari 1Hz sampailah 120Hz. Ikut display content untuk bantu bagi penyimatan pada bateri dan juga smoothness masa korang buat scrolling pada display dia. So far untuk dia punya bahagian display, obviously memang flagship level punya display yang vibrant, color dan juga kontras dia. So korang akan dapat warna yang cantik pada display untuk P60 Pro ni. In fact smartphone ni pun menggunakan stereo speaker, dan bagi aku speaker dia memang dah cukup basic, cukup padu, treble, semua memang balance lah
untuk sebuah flagship premium 2023 ni. So aku rasa kalau main game tanpa menggunakan TWS pun aku rasa enjoy juga dengan speaker dia. Nak tengok movie kat Netflix ke ataupun YouTube, yes, speaker dia memang dah cukup padu, cukup kuat, dan kalau korang nak bass, dia still ada bass juga. Diorang tak tinggalkan perkara-perkara yang patut ada pada speaker yang sedap untuk smartphone flagship premium ni. Seterusnya, macam kita tahu bahawa Huawei memang memfokuskan P series ni kepada mobile graphy ataupun fotografi dah specifically. So that's why diorang memang try hard untuk bagi the best kamera untuk sebuah smartphone yang paling latest doang lah. So apa yang power sangat dengan kamera untuk Huawei P60 Pro ni sebenarnya? Kalau tengok pada specs, Huawei memang masih steady lah dengan sensor kamera 48 megapixel untuk kamera utama dan juga telefoto yang ada OIS. Manakala untuk ultrawide dan juga selfie kamera menggunakan 13 megapixel. So kedua-dua bahagian kamera dia memang boleh rakam video sehingga 4K 60fps. Bagi aku personally, bila dah gunakan smartphone ni untuk ambil pelbagai jenis gambar, aku rasa ketiadaan leka bukannya masalah yang utama lah untuk Huawei P60 Pro ni, sebab diorang memang gunakan image processing sendiri yang digelar sebagai X-Match yang mula diperkenalkan masa Mate 50 Pro sebelum ni. Bagi aku, outcome daripada kamera dan juga processing X-Match ni memang dah cukup bagus untuk segala jenis gambar yang korang nak capture. Siang, malam, portrait, close-up dan pelbagai lagi. Untuk common user, mungkin korang akan rasa impress gila kot dengan warna yang memang saturated, vibrant, walaupun gambar night mode, tapi korang still boleh dapat gambar yang cukup cerah dan juga dia tak dull sangat color dia kalau compare to kompetitor dia yang lain. So aku rasa dia punya kamera X-Match ni memang next level untuk color yang dia absorb, lighting dan juga almost every situation korang akan dapat gambar yang cantik gila kot dekat kamera P60 Pro ni. Sebab bagi aku sharpness dan juga color dia memang berbeza daripada typical kamera smartphone yang lain. Huawei P60 Pro ni dia ada color profile dia yang tersendiri dan sharp dia dah ke arah macam digital camera tau kalau korang ambil gambar siang. Lagi-lagi untuk night mode dia actually. Aku tak expect yang Huawei boleh capai tahap macam ni untuk kamera night mode dia. Gambar yang aku rasa akan banyak noise dan juga gelap, tapi P60 Pro boleh counter benda tu untuk smoothkan color, masih nampak sharp dan juga kurangkan noise dan warna yang vibrant. Still dia bukannya fake, tapi warna dia tu memang macam tu. Cuma di enhance lagi warna tu untuk menjadikan gambar lebih menyelah. So aku tak rasa dia nampak fake sangat sebab almost every situation yang aku ambil gambar night mode untuk kamera dia, memang warna dia betul macam tu. Cuma di enhance, dilebihkan lagi rich color tu, membuatkan nampak lebih vibrant daripada gambar yang biasa. Telefoto punya shoot memang P60 Pro boleh zoom sampai 100 kali. Memang sesuai kalau korang nak bawa masa tengok konsert ataupun nak zoom dekat gambar bulan. Sebab smartphone ni boleh zoom kamera dari jauh tapi masih boleh nampak dengan jelas walaupun low light. Bila aku dah cuba bandingkan antara kamera iPhone 14 Pro Max dan juga P60 Pro ni, aku boleh katakan yang iPhone 14 Pro Max jauh gila kena tinggal kot. Untuk kebanyakan gambar malam, dia memang dapat noise yang teruk, tak sharp dan juga struggle untuk dapatkan warna yang accurate. So warna dia kebanyakan nampak dull tau. Dia bukannya realistik, bukannya natural, tapi lebih kepada warna yang dull dan juga dark. Aku tak pasti macam mana nak describe, tapi bagi aku kebanyakan gambar malam yang aku cuba ambil gunakan kamera 14 Pro Max ni memang nampak agak teruk sikit lah kalau bandingkan dengan P60 Pro ni yang jauh lebih menyelah. So ada yang suka gambar iPhone sebab dia lebih kepada memberi freedom untuk kita nak edit gambar yang sedia ada tu. So kita boleh adjust color dengan lebih banyak. Tapi untuk Huawei P60 Pro, yes, warna dia memang cantik. Cuma untuk proses editing tu ada limitation lah sebab gambar dia dah memang seri cantik. So korang tak boleh nak ubah banyak sangat pun. Still boleh, cuma tak boleh banyak. Korang kena faham bahawa bukan semua orang reti edit gambar. So most of common user memang akan capture gambar dan juga terus upload kat media sosial ataupun bagi dekat kawan diorang lah. So kat sini korang nak kena fahamkan keperluan setiap pengguna untuk pegang kamera dia. Bagi aku untuk all-rounder punya kamera, memang Huawei P60 Pro dapat bagi outcome yang cukup bagus dan jauh lebih bagus daripada iPhone 14 Pro Max, lagi-lagi untuk gambar malam dia. In fact, Huawei P60 Pro ni pun ada satu features kamera yang mungkin korang jarang jumpa pada kamera smartphone sekarang ni, iaitu physical aperture. Physical aperture ni korang boleh access dekat bahagian kamera mode dia. Kat situ ada dua pilihan, sama ada korang nak pilih physical aperture ataupun virtual aperture. So physical dia boleh access dari f1.4 sampailah f4 yang boleh dapat hasil gambar portrait yang lebih nampak natural berbanding dengan virtual aperture. Kalau korang tukar dia punya physical aperture tu, memang boleh nampak bukaan lens dia bergerak dekat bahagian sensor kamera. So itu adalah antara keunikan dan juga kelebihan untuk kamera P60 Pro. Tapi kalau nak lebih bokeh effect, boleh juga gunakan yang virtual aperture dia yang nampak lebih banyak pilihan daripada f0.95 sampailah f16. So kat sini korang ada banyak pilihan lah sama ada dah gunakan yang virtual ataupun yang physical. Setakat hari ni bila aku dah cuba banyak gila smartphone dengan kamera yang bagus macam Samsung Galaxy S23 Ultra, Pixel 7 Pro, Honor Magic 5 Pro dan banyak lagi, aku rasa
Huawei P60 Pro antara yang terbaik untuk kamera night mode dia. So kamera siang dia pun actually okey juga, portrait dia pun cantik juga, but dia lebih win kepada kamera night mode tau bagi aku. Last but not least, aku rasa sampailah ke hari ni masih lagi ramai skeptical dengan penggunaan smartphone Huawei yang tak ada GMS. So mungkin ada tertanya kan, macam mana nak gunakan aplikasi yang biasa kita gunakan pada iPhone ataupun phone Android? Boleh ke gunakan pada phone Huawei yang tak ada GMS ni? Personally, bila aku dah gunakan smartphone P60 Pro selama 2 bulan ni, aku dah tak ada masalah fikir pasal tak ada GMS ke, pasal macam mana nak gunakan aplikasi yang biasa kita gunakan, tak ada dah. Sebab most of aplikasi yang biasa korang gunakan pada smartphone sekarang ni, ke Android ataupun iPhone, dah boleh gunakan macam biasa dekat Huawei P60 Pro ataupun kebanyakan phone Huawei sekarang ni. Even tablet diorang pun boleh juga, tak ada masalah yang besar pun. So untuk akses perkara tu, korang nak kena gunakan aplikasi Lighthouse terlebih dahulu. Lepas saja install apps tu, korang nak kena masuk akaun Google, dan juga kat situ korang dah boleh download aplikasi Google ataupun WhatsApp, Facebook, Instagram, semua macam biasa dekat Huawei P60 Pro. Even untuk ciri baru dekat WhatsApp sekarang ni, one WhatsApp number kepada multiple smartphone pun boleh gunakan pada Huawei punya smartphone. So korang nak kena update aplikasi WhatsApp yang paling latest lah dekat Huawei punya smartphone. Macam P60 Pro ni, aku gunakan nombor yang ada dekat iPhone 14 Pro Max aku. So memang boleh gunakan multiple phone features WhatsApp dekat Huawei punya smartphone. Everything is easy, dan juga kalau korang nak lebih cara-cara untuk nak install Lighthouse ataupun nak buat apa semua, korang just boleh tengok video aku sebelum ni dekat Mate 50 Pro. Klik saja link kat atas ni, ataupun aku letakkan link dekat bahagian description nanti. Korang boleh check it out video tu untuk cara nak gunakan aplikasi WhatsApp, Google ataupun sebagainya dekat smartphone Huawei. Tak kisah phone Huawei P60 Pro ke Mate 50 Pro ke tablet dan sebagainya, dah boleh gunakan aplikasi Google ataupun app semua macam biasa dah sebenarnya. So guys, kalau korang mencari sebuah flagship premium dengan kebolehan kamera yang memang luar biasa, lagi-lagi untuk low light, design yang nampak unik dan juga tekstur yang premium macam warna Rococo Pearl ni, quad curve display yang sangat cantik dan juga kulung gelas yang tahan lasak, memang Huawei P60 Pro adalah pilihan yang terbaik untuk korang dapatkan di pasaran Malaysia. Aku rasa setakat hari ni, kalau Huawei tak ada isu dengan GMS pada smartphone diorang, memang diorang still akan tetap dekat top brand di dunia untuk smartphone. So akan tapau semua brand lain lah. Tapi itulah, aku still respect lah dengan Huawei. Walaupun ada isu sebelum ni, Huawei masih lagi strong untuk making a good smartphone with a great camera untuk P60 Pro terbaru diorang ni. So ya, aku memang boleh puji Huawei untuk still relevan dan juga konsisten keluarkan produk yang terbaik pada consumer dan juga pada peminat Huawei especially lah, ataupun mungkin untuk korang yang nak cuba sendiri smartphone terbaru pada Huawei P60 Pro ni. So ya, aku rasa itu saja sedikit sebanyak perkongsian aku mengenai Huawei P60 Pro. Oh ya, satu lagi perkara aku lupa nak mention, yang Huawei P60 Pro ni memang masih lagi dapat pelat pengecasan dengan kuasa 88W dalam kotak jualan dia. So korang boleh charge bateri 4815 mAh dengan super fast, dalam masa 10 minit boleh naik 50% macam tu. So memang cukup pantas pada Huawei P60 Pro terbaru ni. Okay, go check it out, link semua aku letakkan dekat bahagian description ataupun dekat bahagian atas ni. Klik saja. Okay, bye.